Okey, cikgu rekodkan. Okey, baik. Kitar semula. Okey, so perkataan kitar semula iaitu daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu recycle. Ya, recycle. Dan kalau kita lihat di sini, menurut Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2017, jumlah penghasilan sisa pepejal ya di Malaysia sekitar 37,000 tan sehari. Okey. Okey, kamu tahu sisa pepejal? Sisa pepejal ni sebenarnya adalah sampah sarap. Sampah sarap yang berbentuk pepejal. Dia ada sisa pepejal, kemudian dia ada sisa industri, dia ada banyak jenis sisa. Dan kalau daripada sisa domestik ataupun sisa yang datang daripada rumah, itu dipanggil sisa pepejal. Dan juga kalau kita lihat, di Malaysia setiap hari dibuang hampir 37,000 tan sehari. Anda boleh bayangkan banyak dia. Di Malaysia 37,000 tan. Apa maksud ribu tan tu cikgu? Okey, kalau kamu boleh bayangkan satu tan, macam cikgu pernah cakap, satu tan bersamaan dengan satu lori. Kamu pernah tengok kan lori yang kepala merah yang badan dia kayu? Lori merah, kepala merah, badan dia kayu, itu lori satu tan. Ya, lori satu tan, muatan dia satu tan. Jadi kalau 37,000 tan maknanya apa? 37,000 lori sebegitu. Setiap hari. Lagi? Apa? Kepada Okey, baik. Kita lihat, so kita lihat, pernahkah anda mendengar istilah 3R? Baik, apa itu 3R? Reuse, reduce dan juga recycle. Reuse, reduce dan juga recycle. Jadi itu yang dikatakan kitar semula. Jadi kita nak lihat pada hari ini iaitu tentang kitar semula, dan ini logo dia. Kalau kamu lihat logo ini, bermakna inilah dikatakan sebagai kitar semula. Logo yang diguna pakai di seluruh dunia. Baik. So kita lihat di sini berkaitan dengan kitar semula, dan kita lihat elemen kitar semula. Apa yang dimaksudkan dengan elemen kitar semula 3R ini, iaitu reduce, reuse dan recycle. Kitar semula sebenarnya bermaksud memungut. Kitar semula sebenarnya bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Maknanya kutip balik, kutip balik, kemudian asingkan sisa pepejal itu mengikut jenis dia, iaitu mungkin kertas ataupun kaca ataupun juga plastik. Asingkan dia. Kemudian tujuan dia kenapa nak buat macam tu? Untuk menghasilkan keluaran, maknanya untuk buat produk yang baru. Untuk buat produk yang baru. Jadi itu dikatakan sebagai 3R. 3R. Dan kalau kita lihat di sini, R yang pertama iaitu reduce. Reduce maknanya kurangkan. Maksudnya amalan untuk mengurangkan sisa pepejal, untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi. Maknanya di sini kita nak kurangkan sisa-sisa pepejal itu supaya dapat kurangkan penggunaan sumber yang sedia ada. Contohnya, gunakan sesuatu sumber itu untuk mengikut keperluan sahaja. Betul Faribah, sekarang dah ada 5R. Kita ada rethink, satu lagi rethink.
Okay, rethink satu lagi. Dan satu lagi saya tak ingat apa. So kita ada reduce, reuse, recycle, rethink dan satu lagi apa tak. So ada 5R dah sekarang 5R. Baik. So kita nak kurangkan kurangkan. Kemudian reuse. Kita nak guna semula. Tindakan reuse itu bermaksud tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. So penggunaan sesuatu barang tu secara maksimum dapat mengelakkan pembaziran. Guna semula. Macam kalau kita lihat sekarang ni macam amalan plastik ya. So plastik bag. So plastik bag tu kita digalakkan untuk kalau pergi ke pasar raya bawa plastik bag sendiri. Mana datang plastik bag tu? Iaitu bila kita beli plastik bag dan kita beli barang daripada tempat lain, so diberikan plastik, kita bawa balik plastik tu dan kita simpan plastik tu. Kemudian bila kita nak pergi ke pasar raya semula, kita pakai balik plastik yang sedia ada. So itu okey, guna semula. Guna semula untuk apa? Elakkan pembaziran. Kasut lama boleh buat pasu. Kasut lama boleh buat pasu Kasut lama boleh buat pasu. Macam aku pernah tengok cerita tu. Cerita kartun tu Upin Ipin pun boleh juga. Boleh. Okay. Kemudian itu reuse. Kemudian recycle, iaitu amalan asingkan barangan mengikut jenis, okey, untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu. Dan pengasingan mengikut jenis sisa ini menjimatkan masa dan memudahkan proses kitar semula. Sebab itu kalau kita lihat macam recycle kan, kalau kamu tengok sesekali tempat ada 3 tong. 1 tong untuk barangan kaca, 1 tong untuk barangan kertas, 1 tong lagi untuk barangan plastik. So kita asingkan sampah kita mengikut jenis-jenis dia. Supaya apa? Supaya barangan plastik tadi tu boleh dikitar semula untuk menghasilkan barangan lain. Ataupun kertas tadi digunakan untuk barangan lain pula, dibuat barangan lain. Begitu juga botol-botol kaca boleh menghasilkan barangan lain. So itu recycle. So konsep reduce, reuse, recycle ini penting. Penting sangat supaya apa? Mengelakkan pembaziran sumber. Jadi kita lihat di sini. Apakah kepentingan amalan kitar semula, cikgu? Apa kepentingan? Okey, macam cikgu selalu cakap, kepentingan tu apa? Kepentingan tu faedah, benefit. Apakah benefit amalan kitar semula? Apakah faedah amalan kitar semula? Iaitu yang pertama sekali, boleh menjana pendapatan dengan menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Kamu tahu tak, baja kompos tu ialah baja-baja asli yang menggunakan sisa makanan. Kamu tahu tak, banyak binatang peliharaan yang sebenarnya binatang peliharaan yang diternak biasanya mereka akan makan daripada sisa-sisa makanan. Dan juga untuk tumbuh-tumbuhan contohnya tanaman-tanaman sayur, kemudian tanaman-tanaman, kebanyakannya sayur lah, sayur di Cameron Highland, kemudian kebanyakan tanaman-tanaman pisang ke dan sebagainya, mereka banyak mengambil sisa makanan daripada restoran-restoran. Kalau kat kedai mamak, kamu jangan pergi bahagian belakang kedai mamak. Kalau kamu pergi bahagian kedai belakang kedai mamak, dia ada satu tong tau. Tong tu dia ada sisa makanan, penuh dengan sisa makanan. Setiap hari akan ada satu lori, lori yang akan datang, kemudian mereka ambil sisa makanan letak dalam lori dan dia akan bawa ke tempat pertanian untuk dijadikan sebagai baja. Betul. Jadi mak tu jual macam mana? Free je. Dia bagi ambil lah. Kan? Ambil lah. Tetapi satu rahsia ada ternakan yang makan sisa makanan restoran-restoran tau. Ada. Iaitu penternakan khinzir.
Penternakan khinzir, iaitu yang banyak terdapat di Negeri Sembilan, penternakan khinzir. Ya betul. Penternakan khinzir, khinzir yang diternak di Negeri Sembilan tu, okey, akan ada lori-lori yang pergi ambil sisa-sisa makanan di setiap restoran. Dia ambil, bawa masuk dalam lori, sisa makanan yang tulang ayam ke nasi apa semua kan, yang dah busuk semua tu, dia ambil, bawa pergi ke ladang khinzir itu, kemudian dituang. Maka khinzir itu akan makan semua. Gemuk-gemuk khinzir tu. Ya, jadi itulah kan. Okey. Menjana pendapatan. Betul ini betul. Ini betul. Jadi itulah okey, kepentingan sisa makanan itu ya. Boleh menjana pendapatan, boleh datangkan income. Itu yang pertama. Yang kedua, korang tak tahu kan? Baru tahu kan? Kata pula teka. Okey. Okey, baik. Kemudian yang kedua kita lihat kepentingan amalan semula. Okey, amalan kita semula iaitu menjimatkan sumber semula jadi. Apabila kita dapat mengurangkan penggunaan, mengurangkan mengguna semula dan mengitar semula sumber. Contohnya kalau kita lihat macam kertas. Kalau kita lihat kertas, dah ada kitar semula. Kertas-kertas itu akan dikumpulkan kemudian diproses menjadi kertas semula. Jadi ini akan mengurangkan dan menggunakan semula sumber yang ada. So kita dapat kurangkan penebangan pokok. Kita dapat kurangkan penebangan pokok. Yes. Dan yang ketiga, kita dapat mewujudkan persekitaran yang sihat. Yang sihat, bersih dan selesa untuk dihuni. Sebab apa? Kita dapat kurangkan sisa. Itu yang ketiga. Dapat kurangkan sisa. Yang keempat, dapat mengurangkan pencemaran. Apabila sisa diurus dengan sistematik, maka kita dapat mengurangkan pencemaran. So kalau kamu lihat macam di kawasan-kawasan bandar, macam kamu semua tinggal di kawasan bandar kan, di Shah Alam, di Subanjaya, di Kuala Lumpur kan, kamu tengok banyak tak sampah dekat tepi-tepi jalan? Banyak tak sampah kat tepi-tepi jalan? Okey. Banyak juga. Ada tak terkumpul-kumpul tepi-tepi jalan? Ada tak sampah macam tu? Ada tak sampah yang terkumpul banyak tepi-tepi jalan? Kan? Tak ada. Dia tak terkumpul kan? Tapi adalah sikit-sikit. Adalah sikit-sikit kan? Adalah sikit-sikit. Dia tak adalah sampai terkumpul banyak, tapi ada sikit-sikit. Tapi kamu tahu tak bahawa apabila adanya sampah, seperti tin minuman ke, ataupun ada surat khabar ke, ada kertas ke kan, kamu tahu tak akan ada orang yang kutip. Ada orang yang kutip. Sebab dia tahu tin minuman itu akan diambil untuk apa? Untuk dia jual semula. Siap bawa guni. Ya, betul. Bayangkan kalau tak ada sistem recycle 3R ni, tin-tin minuman akan bersepah-sepah tepi jalan. Kemudian juga kertas-kertas akan bertebaran di tepi jalan. Nasib baik ada orang datang, orang yang suka cari tin minuman kan, cari surat khabar, cari kertas-kertas yang berkumpul semua kan, dia ambil untuk apa? Untuk dia jual dekat pusat kitar semula. Ya, memang ada dijual semula. Sebab itu negara kita dapat dibersihkan. Kerana apa? Kerana tin-tin minuman itu akan ada orang yang ambil. Ini dapat mengurangkan pencemaran. Bagus. Yes. Siap bawa guni lagi, betul? Dan satu lagi kalau kita lihat di sini, yang kelima iaitu dapat mengurangkan kesan rumah hijau melalui proses kitar semula. Ya. Maknanya kita tahu kan kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon, kemudian juga kita tahu berkaitan dengan pembebasan karbon dioksida. Jadi apabila kurangnya aktiviti perkilangan, maka dapat kurangkan kesan rumah hijau ini. So kita dapat buat kitar semula. Apabila kita buat kitar semula, kuranglah untuk proses kertas, kuranglah untuk memproses, untuk mengeluarkan biji timah untuk buat tin minuman.
dapat kurangkan aktiviti-aktiviti yang mencemarkan alam sekitar. So itulah dapat mengurangkan kesan rumah hijau. So kalau kamu nak ingat di sini, kepentingan amalan kita semula adalah pertama, boleh menjana pendapatan, faedah dia. Yang kedua, jimatkan sumber-sumber jadi. Yang ketiga, dapat wujudkan persekitaran yang sihat. Yang keempat, mengurangkan pencemaran. Dan yang kelima, dapat mengurangkan kesan rumah hijau, iaitu greenhouse effect. Yes. Okay. So, itu kepentingan, faedah dia. Okay. Jadi, kita nak lihat di Malaysia ni amalan kita semula ada tak? Ada. Banyak. Jadi kalau kita lihat di sini, peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk di sesuatu kawasan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah penghasilan sisa makanan. Jadi amalan kitar semula ni harus dipraktikkanlah, harus diamalkan oleh semua peringkat masyarakat untuk memastikan kelestarian alam sekitar. Untuk menjaga, kita kata, keseimbangan dan keharmonian alam sekitar. Itu penting. Jadi inilah tong-tong yang kamu pernah tengok. Pernah tengok tak tong-tong ni? Pernah tengok tak tong ni? Pernah tengok tak tong-tong ni? Yang tengah warna biru ni untuk kertas. Yang sebelah kanan tu untuk kaca, dan sebelah kiri ni untuk tin-tin minuman. Ya. Kotak susu boleh digunakan untuk membuat tisu tandas. Betul. Betul. Kotak susu boleh digunakan untuk membuat tisu tandas. Banyak lagi. Banyak, memang banyak. Jadi ini amalan 3R. Amalan kita semula bertemakan fikir dahulu sebelum buang. Amalan 3R. Nak buang tu fikir dahulu. Ini kalau aku buang ni, apa akan jadi? Mencemarkan alam sekitar. Kan? Contoh macam kamu naik kereta. Kalau naik kereta, sisa kalau kamu dalam kereta makan kan, sisa makanan kamu buang kat mana? Kat tingkap, lepas tu buang. Ke macam mana? Kalau kamu makan sisa makanan dalam kereta, makan dalam kereta, kemudian ada plastik, contoh makan roti, kemudian ada plastik. Nak buang mana ni? Kamu buka tingkap, buang ke? Buang keluar ke? Baik. Ya, okey. Bagus. Ada yang kata letak dalam beg dulu. Ya, betul. Ataupun paling malas sendiri, letak dulu dalam kereta, dekat kaki. Buang dulu dalam kereta. Okey? Buang dulu dalam kereta. Kemudian nanti bila bapak kamu atau mak kamu bawa pergi cuci kereta kan, kat situlah nanti car wash tu nanti orang tu akan bersihkan dan buangkan sampah-sampah yang ada. So jangan buang dalam jangan buang keluar. Jangan buang keluar. Fikir dahulu sebelum buang. Ya. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini selaras dengan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 untuk memastikan bahan kitar semula diurus selia dengan baik oleh pihak berkuasa tempatan. So kalau kita lihat di sini, amalan kitar semula ada 3, reduce, reuse dan recycle. So kalau kita lihat reduce ini iaitu kurangkan. Caranya apa? Menggunakan kedua-dua belah muka surat kertas semasa menulis atau membuat salinan. Gunakan kedua-duanya. Contoh macam kalau kamu ada buku, contohnya macam kamu ada buku macam ni, macam cikgu ada buku ni kan. Buku ni, catatan cikgu akan buat kedua-dua muka surat. Ini untuk mengurangkan kita kata sebagai mengurangkan penggunaan kertas. Jadi gunakan kedua-duanya. Selalunya kita ni suka bahagian sebelah kanan kan, sebelah kiri tak suka. Biarkan kosong aja. Gunakan kedua-duanya. Itu penting. Gunakan kedua-dua belah muka surat. Itu satu. Yang kedua, untuk kurangkannya, kita boleh gunakan kain atau tuala kecil bagi menggantikan tisu. Ya. Selalu kalau kat rumah lepas makan kan kita ambil tisu kerap. Kemudian kita lap mulut semua, lepas tu buang atau sampah kan. Itu tisu. So lebih baik kita gunakan kain. Kain kecil untuk kita lap. Kita lap. Biarkan kat situ. Cukup time kita ambil dan basuh.
itu gunakan kain ini bagus, lebih baik. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan teknologi seperti email bagi mengurangkan penggunaan kertas. Ya, betul. Kalau setakat nak hantar surat, tak payah lagi dah surat kertas, gunakan kertas. Okey, zaman dulu boleh lah. Kan zaman dulu kan kalau korang bagi kertas pada atau bagi surat pada kawan kamu kan, siap tulis lagi. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Kan? Pen merah, pen biru. Tu salah, tu lain. tu lain. Pen merah, pen biru tu lain. Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca, harap balas. Itu selalu ada. Pernah buat tak? Pernah buat tak? Ni mesti pernah buat ni. Kan? Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca, harap balas. So itu dulu. Gunakan kertas. Sekarang ni tidak. Guna email je lah. Tak pun WhatsApp je lah kan. WhatsApp ke, Telegram ke kan. Gunakan teknologi. Jimat kertas. Okay. Itu. Begitu juga macam dalam kes pembelajaran online ni. Dalam pembelajaran online, cikgu galakkan untuk kamu apa tahu? Download nota cikgu. Okay, nota-nota, tak kira nota apa sekalipun ataupun latihan. Kemudian kamu tak perlu print out. Apa yang kamu kena buat iaitu kamu buka di another tab. Okay, dan juga dan kemudian kamu boleh buat latihan dalam tab tu sendiri. Sama ada boleh tab tu boleh tulis ke atau boleh typing ke, kamu buat kat situ. So itu menjimatkan kertas juga. Menjimatkan kertas juga. Itu bagus. Gunakan teknologi. Baik, dan yang keempat untuk mengurangkannya iaitu kita perlulah membeli makanan mengikut keperluan untuk elakkan pembaziran. Ini membeli makanan mengikut keperluan ini panjang sikit ini tu. Kenapa panjang ini ni cikgu? Kerana orang Malaysia ni payah sikit bab beli makanan. Selalu berlaku banyak pembaziran pada bulan puasa. Perasan tak? Bila bulan puasa, orang kata kat sini beli makanan mengikut keperluan. Tapi kamu tak. Sampai-sampai dia dekat bazar Ramadan, nak kuih tu lah. Nak kuih tu, beli bagi RM3. Okey. Ambil. Kemudian jalan lagi. Ada nasi ayam. Belilah. Beli nasi ayam sebungkus. Jalan lagi. Ada air tebu lah. Air tebu lah sebungkus. Kemudian lalu, ayam percik lah. Naklah ayam percik. Jalan lagi. Murtabak kena ada. Murtabak. Sampai rumah, air tebu manis ke? Confirm lah manis, Abdul Rahman. Tebu memang manis apa? Air tebu memang manis. Kemudian, bila dah buka dekat meja makan tu, nak buka puasa ni. Banyak makanan. Okey, ni nak makan ni. Kemudian, bila dah baca doa, minum air tebu. Minum air tebu segelas. Lega. Lepas tu tengok makanan. Alamak, macam dah kenyang aja. Sudah. Ni siapa nak makan semua ni? Nampak tak? Nampak tak? Selagi boleh kita nak beli, kita beli je kan. Jadi, jangan. Tetapkan satu hari tu, kalau bulan puasa, tetapkan kamu nak makan apa. Satu je, jangan banyak-banyak. Satu je. Kalau nasi ayam, nasi ayam. Kalau ayam percik je. Jangan nak ayam percik, murtabak apa semua tu. Namanya apa tu? Jiran punya ni, anjing lah David. Jiran ada bela anjing. Jadi, jadi kamu kena faham, supaya berjimat cermat. Berjimat cermat, jangan membazir sian kan makanan tu. Baik, so itu reduce. Kurangkan, gunakan kedua belah muka surat. Ini semua adalah cara-cara bagaimana untuk mengurangkan penggunaan sumber. Yang kedua, kita nak reuse, guna semula. Untuk guna semula, sebagai contoh, bawa bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan. Bawa bekas makanan sendiri. Ini kalau ada orang yang selalu bawa bekal kan bagus. Siapa kat sini bawa bekal makanan ke sekolah? Siapa kat sini yang bawa bekal makanan ke sekolah? Ada tak?
Tingkatan 3 ada lagi. Tingkatan 3 ni ada lagi tak? Tak ada lagi lah kan? Ya ke? Kadang-kadang, ya kadang-kadang. Bagus, bagus. Okey, teruskan. Okey, kalau boleh bawa bekas makanan sendiri. Sebab apa? Bila lepas makan tu, kalau kamu nak makan kat kantin, kamu beli makanan kat kantin, bila makcik kantin tu nak letak dalam plastik, makcik tak payah makcik. Tak payah makcik. Letak dalam ni. Kamu ada bekas. Ah, ya, hari tu kena makan dalam kelas. Ya, kena bawa bekas lah kan. Ya. Jadi bawa bekas makanan sendiri. Tapi ingat, bawa bekas makanan sendiri ni satu je risiko dia. Kena ingat, jangan lupa. Dah habis makan, simpan balik. Jangan kamu lupa. Kalau lupa bila bawa balik, mana bekas makanan? Alamak, lupalah tinggal dekat dalam kelas. Memang mak kau siap. Kau tinggal, kau tahu tak tu Tupperware tahu. Mak beli mahal Tupperware tahu. Tak pasal ya, bekas Tupperware jangan buat pasal. Kena beringat, jangan buat pasal. Mak kau tu, Tupperware satu pun dia berkira tahu. Hilang satu Tupperware, dia akan kira-kira. Mana Tupperware mak satu lagi? Yang warna hitam tu, yang mana? Ambil kau. Okay. Ya, betul. Mak saya minat kaca bukan. Okay. Nasib baik mak kau minat kaca dia. Saya lupa. Betul. So, jangan lupa. Itu, okay, bawa bekal boleh. Tapi jangan lupa bawa balik. Tak pasal-pasal kena tangan dengan mak kau. Bising mak kau. Tupperware kot. Mahal tu. Okay, baik. Itu guna semula. Betul. Lupa bawa kontainer balik. Sampai sisa makanan pun bau busuk. Ya Allah. Itulah. Memang ada. Yang lagi satu, yang selalu berlaku apa? Bila sampai rumah, lupa nak keluarkan daripada beg. Lupa nak keluarkan. Kena pula hari tu hari Jumaat. Kan? Sampai-sampai rumah tu letak, malam-malam Sabtu, Ahad, kemudian Isnin. Baru pergi, mak kamu tanya, mana bekas mak bagi hari Jumaat hari tu? Kamu pun keluarkan. Dah berkulat dalam tu, dah bau busuk. Korang lah. Okey. Sebelah kamu lupa bawa balik. Okey. Okey, siap ada cacing lagi. Betul. Tapi memang betul lah. Kalau lupa buat kerja sekolah boleh relax lagi. Tapi kalau lupa bawa balik Tupperware, mak I memang panik kot. Memang panik. Alamak, Tupperware tinggal dalam kelas lah. Mampus. Mak aku bising. Mampus. Kan? Jadi itulah pengalaman kita semua kan. Jadi ingat Baik, itu yang pertama, membawa bekas makanan sendiri. Yes, si ada cacing. Yang kedua, gunakan semula botol plastik sebagai hiasan atau bekas alat tulis. Botol-botol plastik. Okey, botol-botol plastik, okey, yang seperti botol air kan, botol air mineral. Kau boleh gunakan untuk bekas alat tulis ataupun sebagai hiasan. Tapi banyak pun. Kalau dah hari-hari kamu beli air mineral water, air mineral tu kan, air mineral botol tu, takkan hari-hari nak buat bekas alat tulis. Takkan hari-hari nak buat hiasan kan. Banyak nak buat kan. Buat botol flip. Okey, pun boleh juga, boleh buat botol flip. Yes. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, membawa beg yang boleh diguna semula semasa membeli barangan. Yes, bawa beg. Okey, bawa beg. Okey, beg yang boleh digitar semula tu, beg lipat, beg kertas ataupun plastik, untuk bila beli barangan letak dalam beg tu. So tak payah ambil plastik lain. Itu guna semula. Kan? Tapi agak-agak lah. Kalau korang pergi Giant, dah tangkap oleh cikgu nanti. Okey. Kena baling luar. Tapi agak-agak lah kalau kamu pergi, pergi ke Giant kan. Giant ke, mak kamu nak beli beli barang dapur kan. Janganlah bawa beg sekolah tu. Tahulah beg tu memang kosong, boleh diguna semula. Tapi janganlah bawa beg macam nak pergi sekolah tu, ataupun beg nak pergi camping tu, jangan. Kan? Pelik benar nampak Okey. Itu sensitif. Itu sensitif. Pergi Giant bawa beg Tesco. Sensitif. Orang Tesco tu tengok je kan. Dia tengok je. Datang Giant bawa beg Tesco. Melampau ni. Jangan.
Pergi Giant bawa lah beg Giant. Pergi Tesco bawa lah beg Tesco. Kan? Ingat konten sekolah. Itulah pasal David. Kan? Jangan tak pasal-pasal kan. Jagalah kan. Jaga hati orang tu kan. Okey. Baik, itu yang ketiga. Bawa beg yang boleh digunakan semula. Yang keempat, dermakan pakaian yang masih elok kepada mereka yang memerlukan. Dermakan pakaian-pakaian yang masih elok. Ingat dia tulis kat situ masih elok. Bukan baju yang dah koyak-koyak. Oh, saya nak derma lah. Nak derma baju koyak. Kau sendiri pun tak nak pakai. Takkan kau nak derma pada orang, suruh orang tu pakai? Kan? Agak-agak lah sikit. Nak derma barang yang baik. Bukan barang yang rosak. Kamu selalu macam tu kan? Bila nak derma, bagilah. Seluar ni dah koyak. Itulah. Seluar ni dah koyak. Kita dermalah kepada aman Palestin. Baju ni dah koyak ni, tak boleh pakai lah mak. Habis macam mana? Tak apalah, dermakan pada Palestin lah. Suka hati kau aja kan. Kau ingat orang Palestin tu kalau baju koyak dia nak pakai? Baik, Amira Syarafana kata, cikgu, baju bandel biasanya diorang dapat dari mana? Okey, bagus soalan tu. Baik, baju bandel ni sebenarnya dia ada dua kategori. Okey, iaitu satu, baju-baju daripada kilang yang mana baju itu outdated. Maknanya dah di luar musim. Dah luar musim ataupun di luar fashion. Itu satu. Okey, satu lagi iaitu di mana terdapat juga kumpulan-kumpulan orang yang mana mereka ada almari, tetapi mereka punya tabiat apa? Bila dah habis, dah ada dia nak beli baju, maka baju-baju lain tu mereka akan jual semula ataupun mereka akan dermakan kepada orang-orang yang lain. So baju bandel tu datang daripada dua sumber ini, iaitu dijual semula oleh orang itu, dijual semula. Dan yang kedua iaitu daripada kilang-kilang yang tak dapat membuat jualan kerana baju tu outdated. Outdated tu maknanya fashion dah di luar fashion. Contohnya apa tahu? Kamu ingat tak? Mungkin kamu tak ingat tu. Back to 1990s, 1990-an. Fashion pada zaman itu fashion apa? Fashion hip hop, di mana pakai baju hujan yang besar-besar tu, ataupun pakai baju basketball yang ada nombor besar kat sini. Baju basketball. Itu back to the 90s, 2000, early 2000. Tetapi sekarang bila dijual semula, kalau kilang tu buat lagi, dia tak untung. Sebab apa? Tak ada orang nak beli. Necklace yang huruf S. Jadi bila dah ada pakaian itu, dia orang buat apa? Dia orang akan jual kepada orang lain yang akan beli secara banyak-banyak. Jadi bandel ini akan ambil pakaian-pakaian yang outdated itu daripada kilang dan dijual. Apa yang kenapa, Abdul Rahman? Kenapa huruf S? Necklace yang ada huruf S. Macam tak, dia S bukan apa. S tu dia bling-bling. Bling-bling, S tu kan dia macam money kan, symbol, money symbol. Yes, yang itu. Zaman dulu lah, back to 90s, 2000, kemudian bila pakai yang bling-bling S kan, yo, dia macam tu. Sorry not me. Bukan cikgu cikgu bukan. Cikgu memang daripada awal dulu sampai sekarang rockers. Macam mana pun rockers. Agak hip hop, bukan. Jadi macam kamu juga, kalau kamu tengok almari kamu dah penuh, bermakna ada pakaian yang kamu perlu dermakan. Sebab sebaik-baik pakaian ialah pakaian yang baik yang kamu dermakan kepada orang lain. Sebab kamu kena fikir, bila masa kamu nak pakai? Kan bukan semuanya kamu nak pakai pun. Satu. Kemudian kamu pun dah tinggi-tinggi, dah besar-besar. Kena pula PKP. Daripada macam ni, jadi macam ni. Kan? Sebelum PKP, macam ni. Selepas PKP, macam ni. Jadi baju-baju tu dah tak buat. Sila dermakan kepada yang memerlukan. Alah, tak apa Maisara. Ini semua kita sama je. Sama-sama naik berat semua. Tak apa. Lepas PKP semua dah tamat tu semua, kita start exercise balik Baik. Itu reuse. Dan yang ketiga, recycle. Recycle iaitu
Guna semula. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, tak sempat November. Okey. Baik. Kitar semula. Surat khabar. Okey, menjadi bakul atau kraft tangan yang menarik. Okey, gunakan semula surat khabar tu untuk jadikan buat bakul ke. Itu kalau kraft tangan lah. Yang kedua, kitar semula sisa pertanian menjadi bahan lain seperti baja untuk tanaman. Kitar semula sisa pertanian. Ada saya buat bakul daripada surat khabar. Ya, betul. Betul, Davian. Memang ada. Memang ada. Dan kemudian, kitar semula tayar terpakai untuk dijadikan pasu tanaman pun boleh juga. Okey, tayar-tayar yang terpakai yang dah tak guna boleh dibuat untuk jadi pasu. Yes. Kemudian, okey, seterusnya iaitu asingkan sisa-sisa mengikut kategori tong kitar semula yang telah disediakan. Tong-tong yang apa? Yang atas ni lah. Okey, iaitu yang oranye itu untuk tin, yang biru tu untuk kertas, yang coklat itu untuk kaca. So itu recycle. Tapi okay, kita tahu tentang reduce, reuse, recycle. Tapi cikgu tahu dalam fikiran kamu, it's not about reduce, reuse, recycle. Tetapi soalan paling besar untuk kamu semua iaitu, cikgu, how to reduce my weight? Cikgu, cikgu macam mana nak kurangkan berat badan cikgu sebelum buka sekolah? Saya ada lebih kurang 2 minggu lagi. Nanti kalau masuk sekolah nanti kawan-kawan tengok badan saya besar. Aduh mak ai. Macam mana cikgu? Siapa nak tips? Siapa nak tips? Okey, baik. Baik. Okey. Baik. Nak tips kurangkan. Okey, baik. Tips dia begini. Pertama sekali, okey, kurangkan makan. Dengan cara apa? Okey. Tak rasa kita. Makan laut. Makan makanan laut je. Okey, baik. Bagus Faribah. Okey, cara yang pertama iaitu apa tahu? Okey, iaitu kamu jangan breakfast. Ini antara cara dia. Pertama, jangan breakfast. Jangan breakfast. Kamu terus lunch. Terus lunch. So daripada pagi tu kamu kena buat apa? Minum air kosong banyak. Banyakkan minum air kosong. Bangun pagi je terus minum air kosong. Bangun pagi tu tak gosok gigi lagi tu, terus minum air kosong. Ya. Okey. So ada yang bertanya, cikgu macam mana nak amalkan recycle sebab tong sampah kat rumah saya campur sekali kaca, kertas, aluminium dengan sisa makanan. Baik, asingkan plastik dia. Asingkan plastik untuk kaca, kemudian ada satu plastik khas untuk kertas, satu lagi plastik untuk aluminium. Kemudian yang sisa makanan tu kamu kena buang dalam tong sampah. Asingkan macam tu. Sisa makanan letak dalam tong sampah. Tapi yang lain-lain letak dalam plastik khas yang berbeza. So itu cara untuk amalkan recycle di rumah. Okay, back to the berat. Okay, bangun tidur je terus minum air kosong. Kemudian kalau kamu nak sarapan juga makanlah buah. Buah, makan buah. Kemudian makan first heavy meal kamu. Heavy meal kamu yang pertama ialah lunch. Lunch tu makan apa pun tak apa. Makan banyak pun tak apa. Tetapi kemudian selepas lunch tu dalam pukul 12 atau 1 lunch, kemudian kamu banyakkan minum air sampailah petang. Petang sebelum pukul 8. Ingat before 8. Before 8 kamu boleh makan heavy. Tetapi heavy itu mesti kurang daripada lunch. Jangan sama macam lunch. Kan kalau lunch tu ada ayam, ada telur, ada ikan apa semua kan. Makan waktu dinner tu pukul 6 tu, makan yang sama pula. Nasi, telur, ayam. Jangan. Kurangkan dia. Kurangkan jenis lauk dan kurangkan nasi. And then malam buat apa? Malam jangan makan. Minum air kosong sahaja. Minum air kosong sahaja. Kemudian tidur. Kamu akan tengok berat badan kamu akan susut. Sebab kamu makan 2 kali sehari. Cukup. 2 kali sehari saja dan banyak minum air, dia akan keluarkan mengikut
najis. So berat kamu, fat kamu, lemak kamu akan keluar ikut najis. Okey. Baik, untuk bakar banyak lemak. Okey, untuk bakar banyak lemak, okey. Ya, yeah, betul. Jangan strict sangatlah, kena ada give a break lah, betul-betul. Baik, mungkin sebab kena sekolah, sekarang duduk rumah je. Ya, yeah, betul. Baik, macam mana nak bakar banyak lemak? Okey, untuk bakar banyak lemak di badan ini, kamu kena buat aktiviti kardio. Kardiovaskular, iaitu aktiviti kardio untuk bakar lemak badan. Contohnya apa? Yang buat push up, buat sit up, kemudian buat aktiviti macam Zumba, yes. Zumba ke, okey, kalau kamu lebih ekstrim lagi, kamu boleh pergi untuk jogging. Itu semua adalah yang bakar lemak. Yes, bakar lemak. Bakar lemak memang kena ada exercise. Ya, betul, betul. Betul Faribah. Kamu sebenarnya tidak ada halangan untuk makan. Orang kata jangan makan gula lah, jangan makan. No, 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 no. Kamu nak makan, makan. Tapi makan dalam portion yang small, yang kecil, small portion. Janganlah makan banyak-banyak. Small portion. Yes. Kamu akan mengalami reduce yang banyak. Especially air kosong kena ada. Air kosong kena ada. Okay. Baik. So, itu berkaitan dengan reduce. Kurangkan. Reduce what? Reduce weight. Kurangkan berat badan. Macam coach lah. Okay. Yes. Sebab cikgu ada coach sendiri. Iaitu coach cikgu yang ini. Ini coach cikgu. Okay. So sebab jam ni dia ada aktiviti semualah. Ada aktiviti. So, no. Is a Huawei punya. Huawei punya jam, which is dia boleh detect tentang kita punya kandungan heartbeat kita berapa, kemudian kandungan oksigen berapa. So dia memang ada aktiviti untuk kira steps berjalan, kira steps kita berlari, how long kita dah berjogging. So penggunaan jam ini sebenarnya banyak membantu cikgu lah untuk menjaga kesihatan. So kalau kamu ada, kamu boleh beli juga. Sekarang ni jam-jam macam ni ada dalam RM150, RM170. Okey, satu. So dia okey. So itu bagus untuk monitor kamu punya kesihatan. Okey, untuk monitor kamu punya kesihatan itu penting. Okey. Jadi itu berkaitan dengan reduce reduce weight. Okey. Dan ini antara contoh-contoh yang kalau kita boleh lihat tentang berkaitan dengan amalan. Ini dia. Hari tanpa black bag plastik. Black lah Hari tanpa bag plastik. Pulau Pinang. Kristina Pulau Pinang Kristina ada. Kristina Pulau Pinang. Pinang Betul? Betul. Pulau Pinang ialah negeri pertama yang melaksanakan kempen ini, iaitu pada 6 Julai 2009. Premis perniagaan yang terlibat akan mengenakan bayaran 20 sen kepada pelanggan yang memerlukan beg plastik. So, beg mesra alam, beg kertas dan plastik biodegradasi adalah antara alternatif yang digunakan untuk menggantikan beg plastik. So, itu memang ada. Beg mesra alam ni, beg yang boleh dikitas semula. Beg kertas adalah beg kertas yang boleh dikitas semula juga. Plastik biodegradasi ni maknanya apa tahu? Kalau kamu pergi ke 7-Eleven, sekarang ni 7-Eleven, kalau kamu tengok plastik dia macam nipis je. Lepas tu licin. Kalau kamu pergi 7-Eleven, dia akan bagi satu beg plastik yang licin, itu adalah beg plastik biodegradasi. Iaitu plastik itu boleh kita katakan boleh dihancurkan oleh tanah. Jadi itu kita kata mesra alam. Jadi start di Pulau Pinang, hari tanpa beg plastik, dan telah dilakukan di seluruh negara termasuk juga di Selangor. Maknanya kalau nak juga pakai plastik, kena bayar 20 sen. So itu hari tanpa beg plastik. Kemudian pengasingan sisa di punca
Maknanya asingkan sisa daripada punca. Punca mana? Punca daripada rumah. So pengasingan sisa pepejal daripada rumah. So dijalankan secara berperingkat-peringkat bermula pada 1 September 2015. Okey, sisa pepejal diasingkan mengikut kategori seperti sisa kitar semula, maknanya boleh kitar semula, sisa baki, kemudian sisa pukal, ataupun juga satu lagi sisa kebun. Macam mana dia cikgu? Apa beza dia? Jom kita tengok bawah glossary tu ya. Sisa baki. Okey, sisa baki ini merujuk kepada sisa-sisa dapur, makanan, sisa makanan, okey, bahan-bahan kotor, okey, lampin pakai buang. Ini memang sisa baki. Sisa baki ya. So diasingkan. Yang kedua, sisa pukal, iaitu sisa yang besar-besar. Okey, biasanya sisa yang besar-besar seperti apa? Seperti perabot. Okey, sisa-sisa perabot yang dah rosak, ataupun barangan elektrik yang dah rosak, yang tak boleh pakai, yang besar-besar seperti ais, kemudian televisyen dan sebagainya, itu dipanggil sisa pukal. Sisa pukal Kemudian sisa kebun. Sisa kebun iaitu seperti ranting-ranting pokok rumah kamu, okey, pelepah-pelepah dia, batang pokok, daun dan juga bunga-bunga tu. Okey, itu sisa kebun. Diasingkan. Dan juga satu lagi iaitu sisa kitar semula, di mana sisa yang boleh dikitar semula seperti kertas, plastik, botol kaca, sisa pukal dan sisa kebun, okey, boleh dikitar semula. Tapi kalau sisa baki dengan sisa baki memang tak boleh nak tak boleh nak dikitar semula lah. Sisa pukal dengan sisa kebun boleh lagi. Jadi asingkan daripada rumah kamu dulu. Itu caranya. Dan kalau kita lihat kutipan sisa kitar semula dan sisa pukal dilakukan sekali seminggu. Okey, kitar semula dengan sisa pukal dilakukan sekali seminggu, tapi kutipan bagi sisa baki dilakukan 2 kali seminggu. Iaitu sisa baki, sisa makanan kan. Sisa makanan memang kena kutip 2 kali seminggu. Kalau tidak, penuhlah plastik sampah kamu kan dengan sisa-sisa makanan. Sebab tu kena buat 2 kali seminggu. Sisa-sisa lain mungkin sekali seminggu saja. Kadang-kadang ada yang kena call dulu. Boleh tak datang rumah saya? Saya ada sisa kebun lah. Pokok-pokok yang saya dah buang, yang saya nak buang ni. Okey, pokok yang besar tu saya dah potong. Boleh tak datang untuk ambil sisa kebun ini? Sudah akan datang. So itu pun ada juga. Jadi itu berkaitan dengan pengasingan sisa di punca. Jadi kalau kita lihat butik, sedikit info, butik 3R yang terdapat di Presin 9 Putrajaya berperanan mengutip baju terpakai untuk dikitar semula. Baju-baju tersebut akan dijual dan hasilnya disalurkan kepada rumah anak yatim dan mereka yang memerlukan. Jadi nampak tak? Ada juga butik yang berperanan mengutip baju-baju terpakai untuk dikitar semula dan hasil jualan itu akan diberikan kepada rumah anak yatim. You see? Ini rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni memang memang banyak menyumbang ke arah kebajikan masyarakat. Bukan sahaja masyarakat tapi kebajikan dunia pun ada. Okey, baik. So hari ini kita akan berhenti sampai sini sahaja dahulu untuk pengasingan sisa di punca. Baik, ada sebarang soalan ingin ditanyakan? Ada tak sebarang soalan ingin ditanyakan? Tak ada?